Saya di Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Rakyat perlu bijak membuat penilaian terhadap usaha yang dijalankan kerajaan selama ini bagi mewujudkan kestabilan politik serta meningkatkan ekonomi negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said berkata, rakyat tidak seharusnya cepat terpengaruh dengan daya pihak luar yang cuba memecah belahkan perpadu rakyat. Menurut Datuk Dr. Saleh, pelbagai usaha dilakukan pihak tertentu yang berkepentingan untuk menjatuhkan negara. Justru rakyat perlu bersama-sama mempertahankan keharmonian yang dikecapi selama ini dengan tidak terlibat dengan perkara yang menghancurkan perpaduan seperti demonstrasi jalanan. Beliau berucap demikian dalam majlis mesra bersama warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Sabah di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Mengenai sambutan Hari Kebangsaan, Datuk Dr. Saleh meminta warga KKMM lebih proaktif menjadi pelopor dalam menanam semangat patriotik di kalangan masyarakat. Sementara itu, pagi tadi Datuk Dr. Saleh melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Srigaya Kota Kinabalu. Ia merupakan kunjungan sulung beliau kepada Ketua Menteri selaku Menteri Persekutuan. Datuk Dr. Saleh kemudian mengadakan perjumpaan tertutup bersama Datuk Musa selama hampir sejam. Pihak penguatkuasa pemantauan barangan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK, Jabatan Kesihatan Negeri, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan Jabatan Kastam diingatkan supaya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tepat mengenai produk yang berada di pasaran. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Ahmad Aid menegaskan, langkah itu perlu bagi membolehkan mereka memberi penerangan yang tepat berkaitan produk seperti penetapan harga, tarikh luput, keselamatan dan kebersihan, bukan sahaja kepada penjual malah pengguna. Faham tentang tugas kita, kita ambil tahu. Jangan kita datang kemari, beri maklumat yang tidak betul dan memberi keyakinan kepada penjual. Datuk Jainab ditemui media selepas melakukan pemantauan harga barang dan kebersihan di Kota Kinabalu. Dalam masa sama, beliau menasihatkan penjual agar sentiasa memastikan tidak menjual barangan yang sudah melebihi tarikh luput. Sekiranya terdapat barangan yang dibekalkan rosak atau melebihi tarikh luput, segera lapor kepada KPDN-KK atau pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan. Masyarakat Islam diajak giat membantu usaha menjaga kebersihan dan keceriaan masjid dan surau, terutamanya di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, langkah itu bagi menampakkan imej positif terhadap Bandaraya Kota Kinabalu yang menjadi tumpuan masyarakat serta pelancong dalam dan luar negeri. Menurut Datuk Arifin, masjid di sekitar bandaraya sering menarik perhatian pengunjung, antaranya Masjid Negeri di Sembulan, Masjid Bandaraya Likas dan juga Masjid STA di Padang Bandaran yang mempunyai sejarah menarik dan berpotensi menjadi tumpuan pelancong. Beliau berucap dalam majlis penyerahan surat pelantikan dan pelancaran logo Jawatankuasa Badan Dakwah Bandaraya Kota Kinabalu di Ibu Negeri. Turut hadir Mufti Negeri Datuk Bongsu Aziz dan Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK Datuk Yo Bun Hai. Dalam pada itu, Datuk Arifin turut berharap agar kawasan tanah-tanah perkuburan juga mendapat perhatian dan diberikan penjagaan agar menjadi taman contoh dan bukannya menjadi tempat pembiakan denggi. Dalam majlis ini, Badan Dakwah Bandaraya Kota Kinabalu iaitu badan yang bertanggungjawab dalam memastikan masjid dan surau di sekitar bandaraya diimarahkan dengan aktiviti-aktiviti keagamaan, memberi sumbangan peralatan meja kepada pelajar Pusat Tahfiz Ar-Rahman Keningau. Karya digital filem pendek berjudul Inovasi Penggerak Aspirasi Hasil Pelajar Sekolah Menengah SM Sains Sabah muncul Johan Liga Remaja Kreatif 2015 peringkat negeri Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Kumpulan berkenaan membawa pulang hadiah utama berupa wang tunai berjumlah RM5,000.
Naib Johan disandang SMK Datuk Panglima Abdullah Sempurna dengan karya kios kuih muih warisan sekaligus membawa pulang RM3,000. Manakala tempat ketiga hasil karya SMK Putatan bertajuk Harapan Kampung menerima RM2,000, kesemua pemenang turut mendapat sijil penyertaan dan telefon pintar. Hadiah disampaikan Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Siringan Gubat dalam majlis yang diadakan di Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Siringan ketika berucap menggalakkan penglibatan lebih ramai pelajar dalam industri kreatif melibatkan teknologi jalur lebar yang dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Sebanyak 12 sekolah menyertai pertandingan tahun ini, termasuk SMK Likas, SMK Kalabakan dan SM St. Michael Sandakan. Buat julung kalinya, Meksiko melengkapkan penyertaan 17 negara yang menyertai Festival Kesenian Rakyat Antarabangsa SIFF 2015 yang berlangsung di Pusat Kebudayaan Sabah, Penampang. Turut terlibat Korea Selatan, China, Indonesia, Latvia, Kazakhstan, India, Turki, Rusia, Brunei Darussalam, Indonesia, termasuk Malaysia yang diwakili Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Perasmian SIFF dengan tema perkahwinan ini disempurnakan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Pang Yok Meng mewakili Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Negara-negara terlibat akan mengadakan persembahan berbeza untuk pusingan akhir malam ini bagi menentukan kejuaraan yang sebelum ini didominasi Kazakhstan, China dan Taiwan. Rabu lalu, 16 peserta pertandingan tarian Tugu Budaya kategori sekolah rendah dan menengah berentap dalam 4 kategori yang dipertandingkan, iaitu solo, duet kreatif, tradisi dan tradisi kreatif. Juara pertandingan tarian Tugu Budaya dan tarian antarabangsa akan diumumkan Sabtu ini dalam majlis penyampaian anugerah yang akan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Haji Mahiruddin. Baiklah saudara, sekian bahan berita dari Sabah petang ini.